Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah bagi saya malam ni kita mula mengaji semulalah bagi kuliah yang saya punya ni, setelah kita bercuti, kalau tidak salah saya 7 kali dah, berapa kali saya tak datang. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat meneruskan pengajian kita ini pada bulan-bulan yang akan datang, bagi kita membaca salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta membaca beberapa hadis Nabi di dalam kitab yang telah pun dikarang dan ditinggalkan kepada kita oleh para ulama kita. Jadi sebelum itu mari sama-sama kita ulang beberapa doa ketika kita menghadapi penyakit yang sedang melanda masyarakat dunia sekarang ini. Jadi tuan-tuan ikut saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassantu bidhil izzati wal jabarut wa'tasamtu birabbil malakut wa tawakkaltu ala al-hayyil ladzi la yamut isrif 'anna al-adha innaka ala kulli syai'in qadir. Katanya ini diijazahkan oleh Mufti Mesir dulu, Syekh Ali Jum'ah. Dan di antara doa-doa yang kita minta ketika kita menghadapi cabaran-cabaran dalam hidup kita ini. Tahassantu, aku berkubu, yakni aku berlindung, berkubu. Kubu aku apa dia? Bidhil izzati, dengan kuasa dan kedudukan Allah yang mempunyai kemuliaan, wal jabarut, dan keagungan. Kita berkubu, kita berlindung dengan kubu Allah. Allah mana? Izzati, Allah yang mempunyai kemuliaan, wal jabarut, dan keagungan. Wa'tasamtu, dan aku berpegang teguh, birabbil malakut, dengan Tuhan yang memiliki segala apa yang ada di dunia ini. Rabbil malakut, Tuhan yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kita berpegang teguh dengan dia. Wa tawakkaltu, dan aku bertawakal, menyerah diri, alal hayyi, kepada Allah yang sentiasa hidup, la yamut, dan tidak akan mati-mati.
Ini munajat kita. Tahassantu bidzil izzati wal jabarut wa'tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Habis yang kita minta apa? Isrif 'annal adza. Engkau jauhkanlah, engkau hindarkanlah kami daripada segala penyakit-penyakit, segala wabak-wabak yang boleh mengancam kehidupan kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tuan-tuan, kita orang Islam lagu itulah diajak kepada kita. Kita pakai penutup hidung, okeylah. Hak tu pun kita pakai. Nah, kita duduk jarak-jarak mengikut apa yang telah SOP yang telah diarah kepada kita buat. Tapi kita jangan lupa berdoa kepada Allah. Hak ni orang tak ajak kita. Kena minta. Sekali lagi, kalau kita minta seorang-seorang tahassantu, tak apalah kita minta ramai-ramai ni. Tahassanna pun boleh, tahassantu pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassanna bidzil izzati wal jabarut. Tahassanna bidzil izzati wal jabarut. Duduk di rumah seorang-seorang. Tahassantu, aku. Tahassanna, kami. Tahassanna bidzil izzati wal jabarut wa'tasamna birabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'annal adha, isrif 'annal adha, 'annal adha, isrif 'annal adha. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tahassanna bidzil izzati wal jabarut wa'tasamna birabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'annal adha. Tang azar tu kita niatlah penyakit COVID-19 ni. Ataupun lain-lain lah. Isrif 'annal adha. Ya Allah, engkau jauhkanlah daripada kami, engkau hindarkanlah daripada kami akan penyakit COVID ni. Isrif 'annal adha, isrif 'annal adha. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Itu satu. Yang kedua, kita baca salatul faraj yang kita duk baca selalulah. Yang Dr. Omar Hashim jazah kat kita dulu di Damai sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin waghshahu Allahumma binurika kama ghashiyathu sahabatut tajalliyat fanazara ila wajhikal karim wa bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahul azim alladhi a'adahu min kulli su' Allahumma farrij karbi. Karbi itu ingat penyakit lah, apa masalah kita, penyakit, wabak dan sebagainya. Allahumma farrij karbi kama wa'adta. Allahumma farrij karbi kama wa'adta. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa ala alihi wa sahbihi amin. Itu selesailah dua benda yang kita mintalah kepada Allah. Kemudian buka buku salawat Barakatil Makkiyah ini pun kita boleh baca. Saya di dalam satu pengajian yang baru-baru ni masa Covid ni lah kita duk buat. Ada seorang cikgu dia bagi tahu anak dia kena Covid ni balik daripada Jerman ke daripada Italy pun tak tahu. Kena teruk. Duduk di hospital Sungai Buloh. Dia cerita dalam majlis. Dia minta nak bercakap dengan mikrofon. Cikgu pencin ni. Lepas tu dia cerita lah. Ni lah. 3-4 bulan yang lepas. Anak dia teruk kena. Habis dia tak tahu lagu mana. Dia kata dia bagi kitab ni lah ke anak dia duduk di hospital ni. Suruh baca ni salawat Barakatil Makkiyah ni. Antaranya khasiatnya boleh mengubat kita daripada sebarang penyakit yang berjangkit ke, penyakit yang tidak ada ubat ke. Ni antara ni buku salawat kita baca. Dia bagi kitab ni untuk dia baca. Alhamdulillah, dia kata anak saya dah sembuh. Tak sat saya main mengaji ni pun dia kata dia lah main hantar saya. Ni buku selawat kita ni. Tu kita baca lah. Cuma sebelum baca selawat, baca dulu Asma'ullah Husna. Itu cara dia. Selawat kita yang 371 malam ni. 371. Baca Asma'ullah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salam. Jalla Jalaluh. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir.
جل جلاله الخالق البارئ المصور جل جلاله الغفار القهار الوهاب الرزاق جل جلاله الفتاح العليم القابض جل جلاله الباسط الخافض الرافع جل جلاله المعز المذل السميع البصير جل جلاله الحكم العدل اللطيف الخبير جل جلاله الحليم العظيم الغفور الشكور جل جلاله العلي الكبير الحفيظ المقيت جل جلاله الحسيب الجليل الكريم الرقيب جل جلاله المجيب الواسع الحكيم الودود جل جلاله المجيد الباعث الشهيد جل جلاله الحق الوكيل القوي المتين جل جلاله الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد جل جلاله المحيي المميت الحي القيوم جل جلاله الواجد الماجد الواحد الأحد جل جلاله الصمد القادر المقتدر جل جلاله المقدم المؤخر الأول الآخر جل جلاله الظاهر الباطن الوالي المتعالي جل جلاله البر التواب المنتقم جل جلاله العفو الرؤوف مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط الجامع الغني المغني جل جلاله
المانع الضار النافع النور جل جلاله الهادي البديع الباقي جل جلاله الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Alhamdulillah, asma Allah man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang membacanya, kata Nabi, Allah akan masuk dia ke dalam syurga. Ini satu fadilat yang besar membaca asmaullah husna. Jadi tuan-tuan kena ada kitab lah baru boleh baca, kalau tidak tak boleh. Begitu juga salawat yang belakang saat lagi ni kena ada kitab. Kita habiskan masa antara maghrib dengan isya ni dengan buat ibadat. Buat ibadat pertama, kita berdoa, kita sebut asma Allah husna, kita selawat. Ibadat yang kedua kita baca hadis. Ambil masa 1 jam insya-Allah. Baik, ada kitab buka muka surat selawat yang ke 371. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sahibil alamatil bahirat sahibil alamatil bahirat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sahibil uluwi wad darajat sahibil uluwi wad darajat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sahibil fadilah sayyidina sahibil fadilah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sahibil qadib sahibil qadib sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sahibi qawli la ilaha illallah sahibi qawli la ilaha illallah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sahibil kautsar sahibil kautsar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam.
اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب اللواء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب المدينة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب المغفر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب المغنم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب المعراج صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب المنبر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب المظهر المشهود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الوسيلة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب النعلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الهراوة
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الصادع بما أمر سيدنا الصادع بما أمر سيدنا الصادع بما أمر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الصادق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الصبور سيدنا الصبور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الصدق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صراط الله سيدنا صراط الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صراط الذين أنعمت عليهم على سيدنا صراط الذين أنعمت عليهم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الصفوح سيدنا الصفوح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الصفوة سيدنا الصفوة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الصفي سيدنا الصفي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الصالح سيدنا الصالح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sahibit tauhid sahibit tauhid sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita baca ramai-ramai sebanyak 30 salawat di dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah terimalah salawat kita kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung balik pada salawat 401. Baru ada setengah saja kitab ni. Dia ada 800 lebih salawat. Setelah kita bersalawat kepada Nabi, bermunajat kepada Allah, mari kita dengar pula apa yang Nabi nak sabda kepada kita dalam hadis-hadis dia ni. Lama cuti hadis tang mana? Muka surat 24, bukan? Dia lah. Hadis yang saya dalam kiraan saya, hadis yang nak baca malam ni, hadis yang ke-79. Tuan-tuan, puan-puan ikut saya. Kita baca hadis pun kita ikut. Kita baca Quran kita ikut. Kita baca selawat kita ikut. Kita baca doa kita ikut. Kita baca hadis pun kita ikut secara talaqi. Idza bismillahirrahmanirrahim qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min baiti zawjiha ghayra mufsidatin. Kena baca elok-elok ni. Tak ngaji sekolah harap, payah sikit lah. Kana laha ajruha bima anfaqat wali zawjiha ajruhu bima kasab walil khazini mithlu dhalika la yanqusu ba'duhum min ajri ba'din syai'an. Rawahu syaikhan an Aisyah. Hadis ini hadis cukup sahih, riwayat Bukhari dan Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam, radhiyallahu anha. Nah, kita mengaji 1 jam lah. 1 jam lebih sikit. Kita berhenti ke 9. Boleh? Kau tak boleh lah? Hadis ini Nabi nak cerita, Nabi nak bagi tahu bahawa kita duduk di dalam rumah tangga, suami isteri, Allah Subhanahu wa taala akan beri pahala kepada kita di dalam kita menguruskan rumah tangga dan keluarga. Mudah tuan-tuan oi nak dapat pahala ni, tapi kena mengaji, buat dengan ikhlas kerana Allah.
orang perempuan yang duk masak, duk kerja di dapur, duk masak, duk beri makan kepada suami dan anak-anak, niat ikhlas kerana Allah, dapat pahala. Bayangkan kalau kita duduk, orang perempuan duduk di dapur sejam, pahala dia dapat 1 jam. Pesiang ikan dapat pahala, kerak cabai dapat pahala, pesiang bawang dapat pahala. Allah, ni kata Islam ni. Nabi abang, apabila seseorang perempuan itu dia nafkahkan duit ringgit yang suami dia bagi untuk menguruskan rumah tangga, Allah akan bagi pahala kat dia. Tapi syarat, urus dan belanja dengan penuh prihatin, jangan memaziak. Nasi tu masak takat cukup makan, ni duk basi selalu dalam periuk. Mentang-mentang beras tak payah beli pun laki duk buat balik, dia masak basi selalu, haduk makan jin dan setan hak lebih. Ni tak ada, berdosa dah. Tapi kalau dia buat belanja, urus makanan itu dengan nafkah yang suami bagi, ghaira mufsidatin, bukan cara mubaziak dan merosakkan makanan tu, Allah akan bagi pahala kat dia. Banyak mana pahala, tak usah tanya. Tuan-tuan, kita duduk di dunia ni, kita nak duit ringgit. Kita duduk di dunia ni, kita nak rumah tangga. Kita duduk di dunia ni, kita nak kenderaan-kenderaan untuk jalan. Kita duduk di dunia ni, kita nak badan sihat, tak mau penyakit. Tu kehendak-kehendak kita di dunia. Tapi di akhirat, nak duit lagi? Tak dah. Nak kereta lagi? Tak dah. Nak motor lagi? Tak dah. Nak badan sihat? Tak dah. Sihat apa dah? Habis nak apa tuan-tuan di akhirat? Kalau orang tanya kita duduk mengaji, di dunia ni aku tahu hang nak tu, nak ni rumah. Kalau hang kerja pangkat, nak minta orang naik pangkat, nak gaji besar apa semua. Hak nak jadi Perdana Menteri pun ada, hak nak jadi menteri, macam-macam lah di dunia ni. Tapi di akhirat hang nak apa? Jawab satu je, nak pahala. Pahala ni kita boleh buat dah di dunia ni, bawa bekal di sana. Bekal kita akhirat pahala. Orang yang pi ke akhirat ni, dia bawa dua ya. Dia bawa pahala atau bawa dosa? Duit ringgit tak ada. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Surah Kahfi. Kita baca malam-malam Jumaat, hari Jumaat. Bermula harta benda dan anak pinak, keluarga, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan dunia saja. Perhiasan dunia, kehendak dunia. Wal baqiyatu, dan bermula amalan-amalan salih yang kekal. Khair wal baqiyatus salihat, amalan-amalan salih yang kekal, bukan duit ringgit. Khairun, itu lebih baik, inda rabbika, di sisi Tuhan kamu. Wa khairun amala, dan itulah yang paling baik cita-cita kita, harapan kita. Nak itu, nak apa di akhirat? Nak amalan-amalan salih untuk mendapat pahala.
Tuan-tuan, bahagialah orang yang pi akhirat bawa pahala. Dan kecelakaanlah orang yang pergi akhirat membawa dosa. Sebab itu, kalau kita berasa ada dosa yang kita buat sebelum kita pergi berjumpa Allah akhirat, tobat dulu daripada dosa tu. Bertobat dulu. Allah bagi ruang untuk bertobat. Lagi roh tak sampai sini, untuk kongok-kongok dah tak mau dah. Tapi duduk badan sihat ni, tobat. Sebab tu Nabi ajak Abdullah bin Umar, istighfar yang paling hebat, sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidur malam nak pejam mata nak tidur tu, baca hak ni, penghulu istighfar, minta Allah ampun dosa. Allah kan ampun dosa kita habis. Ni Nabi ajak Abdullah bin Umar, jangan lupa baca penghulu istighfar ni. Tentu apa adalah penghulu istighfar? Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, khalaqtani, engkau telah buat aku, cipta aku, wa ana abduk, aku hamba-Mu ya Allah. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku berjanji akan tunai segala apa yang aku janji dengan kamu sedaya upaya yang mampu aku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung dengan kebesaran-Mu ya Allah daripada segala kejahatan yang aku dah lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengaku banyak sangat aku terima nikmat kamu. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku mengaku banyak sangat aku buat dosa kat kamu. Oleh itu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli, oleh itu ya Allah ampunlah dosaku. Fa innahu, kerana sesungguhnya la yaghfirudz dzunuba illa anta, tidak ada siapa yang boleh mengampun dosaku kecuali engkau sahaja ya Allah. Ni yang aku minta ni, belum tidak. Nabi pesan kepada Abdullah bin Umar, seorang budak sahabat Nabi, anak Sayyidina Umar, baca ni, jangan lupa, ulang selalu. Ini sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar. Kenapa lah nak tidur tu baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allah, kalau kita baca dengan mulut, duk kata, hati kita duk ikut maknanya. Allah, khusyuknya tuan-tuan. Lup, kita tutup mata, kalau takdirnya kita mati mitta alal fitrah, engkau mati dalam keadaan suci daripada dosa. InsyaAllah, kalau saya ingat, tolong bagi peringat saya mai pula akan saya bawa penghulu istighfar ni, kita baca ramai-ramai, kita ijazah untuk amalan. Jadi kita tak mau bawa dosa tinggal di sini, kita nak bawa pahala je pi. Orang perempuan yang urus rumah tangga elok, harta suami dia jaga elok, dia belanja, dia masak, tidak mubazir, Allah akan bagi pahala kat dia sepanjang mana dia duduk di dapur. Satu, kata Nabi, suami dia pun dapat pahala juga walaupun dia tak masak. Pasal apa? Dia yang bagi duit,
dia yang berusaha mendapatkan nafkah bagi ke isteri, belanja, dia dapat pahala juga. Kalau takdir pula dia tu orang kaya, ada bibit pula, ada khadam-khadam duk jaga khidmat, duk jaga rumah tangga, duk jaga makanan, duk jaga itu, dengan khadam-khadam tu, bibit-bibit tu dapat pahala juga, pasal dia khidmat kepada keluarga ni. Pahala kata Nabi tak kurang sikit pun. Suami pun dapat pahala penuh, isteri pun dapat pahala penuh, bibit pun dapat pahala penuh, tak kurang sikit pun. Pasal apa? Ini yang direstui oleh Allah dan Rasul. Ni dapat pahala ni bukan semayang saja, bukan berzikir saja ni. Kita buat. Saya duk sebut ulang banyak kali dah di kuliah ni. Saya ulang banyak kali dah. Allah bagi kepada kita benih yang cukup bernilai. Benih ni Allah tak bagi kepada semua orang. Ada orang-orang yang ajar Allah bagi benih untuk akhirat. Benih dia apa dia? Iman. Iman Allah buah di mana? Lati. Tanam lati. Mahal punya benih ni. Allah bukan bagi semua. 23 juta rakyat Malaysia. 23 juta ke berapa juta? Beriman semua? Tak. Allah bukan bagi semua iman ni. Allah bagi kepada orang yang dia rasa aku boleh semai iman ni dalam hati dia. Allah letak dalam hati. Dengan iman kita nak masuk syurga. Dengan iman kita nak masuk kubur. Dengan iman kita nak jumpa Allah. Dengan iman kita nak jumpa Nabi. Dengan iman kita nak niti atas titian siratal mustaqim ini benih. Cuma Allah kata, aku minta kamu sepanjang hidupmu kena jaga benih tu, kena buah baja benih tu. Aku tanam-tanam dah, tapi hang kena buah baja lah. Hang kena jagalah. Apa baja dia? Oh, macam-macam jenis baja. Baja kepada iman adalah amalan. Dengan mulut tasbih, salawat, tu baja. Dengan mulut baca Quran. Dengan anggota semayang sunat, semayang fardu, semayang jamaah, naik mutu mai mengaji. Ni semua baja untuk iman. Tapi kalau bubuh saja benih duduk dalam perut, dalam hati, kita tak bubuh baja. Baja Allah tak bubuh, dia suruh kita bubuh. Baja tu pula yang mahabak baja kat kita, yang duk bagi baja kat kita. Bukan sebarangan orang. Nabi Muhammad tak saat dia bagi baja istighfar untuk kita bubuh baja iman kita dengan istighfar. Sebab tu amalan ini baja, tuan-tuan. Orang yang duk buh baja banyak dengan amalan banyak, iman dia akan subuk. Akhirnya apabila iman ni subuk, pokok yang benih tadi kita buh baja dia subuk, dia akan berbuah, tuan-tuan. Apa dia buah iman? Taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Taqwa itulah menjadi buah kepada iman. Iman mana yang boleh berbuah terbit taqwa? Iman yang kita duk buah baja. Tapi kalau iman itu ada beriman saja tapi tak buah baja, hidup segan, mampu tak mau pokok tu. Ni yang kita duk mengaji, kita duk mengajak, kita duduk buat amalan sikit-sikit. Kita baca Quran, kita baca hadis, kita baca itu selawat nun selawat ni. Kita nak baca iman kita tu kepelbagaian baca. Bukan semayang saja, baca dengan baca Quran. Allah. Baca dengan semayang sunat. Baca dengan zikir, baca dengan salawat. Ini baca macam-macam. Baca lagi, baca dengan infak duit ringgit fi sabilillah. Tu baca tu semua.
macam-macam jenis baja, bukan satu jenis aja. InsyaAllah baja ini pokok iman kita akan berbuah, tapi taqwa. Apa yang Allah suruh dia cukup patuh, apa yang Allah larang dia cukup. Kot-kotlah pokok kita ni, ada ulat piduk kacau ke apa, dosa-dosa, istighfar bang. Racun bang ulat tu. Tu yang istighfar tu macam-macam kita buat. Ni saya sebut banyak kali dah di mana pun. Itulah kita. Sebab itulah kita, matlamat kita taqwa kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Tapi nak taqwa kena buh baja iman kita, kena selalu buh baja, kena tengok dia, kena selalu baru dah ada berbuah. Allah. Ni di antara baja iman lah ni. Uruskan rumah tangga dengan elok sebagai seorang isteri. Mari kita baca tengok. Iza anfaqatil mar'ah, apabila membelanja seorang perempuan, iaitu isteri, min baiti zaujiha, di rumah suami dia. Dia duduk di rumah dengan suami dia, dia belanja, dia infak harta, ghaira mufsidatin, dengan tidak merosakkan harta tu, tidak membazir. Dia belanja elok, nasi tak ada hak basi dalam periuk, elok, dia tak mazak. Kana laha ajruha, adalah bagi perempuan itu pahalanya. Allah akan bagi pahala kat dia. Bima anfaqat, dengan sebab dia membelanjakan wang ringgit yang suami dia bagi untuk menyediakan makanan rumah tangga tu. Habis suami dia dapat tak? Ya. Nabi kata wali zaujiha, bagi suaminya pula ajruhu, dia dapat pahala juga. Pasal apa? Bima kasaba, kerana dia telah usaha mencari duit ringgit bagi ke isteri dia belanja pada buat rumah tangga, belanja untuk rumah tangga. Dia cari duit. Jadi suami isteri dapat duit, dapat pahala dengan sebab pengurusan rumah tangga dengan baik. Walil khazin, bagi orang yang jaga, khadam ke, bibit ke, mislu zalik, macam tu juga pahala dia dapat. Pasal apa? Dia tolong jaga harta benda tuan dia. La yanqusu, tidak kurang, ba'dhum min ajri ba'dhin syai'an, sebahagian daripada mereka itu daripada pahala sebahagian yang lain sedikit pun, tak ada korang. Kotlah bagi kat suami pahala isteri korang, tak. Kotlah bagi kat isteri pahala suami korang, tak. Kotlah bagi kepada suami isteri pahala bibit korang, tak. Tak korang sikit pun. Allah kata aku akan bagi, Nabi kata Allah akan bagi sempurna semua. Pahala kepada isteri pun sempurna, kepada suami pun sempurna, kepada orang yang jaga uruskan khadam pun sempurna. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Buat dengan ikhlasnya kerana Allah. Kalau saya duk buat, saya duk menyumpah, tak mau, meluat. Tadi je makan nasi lemak dah, ke sebelah buat beli ikan. Amboi, hantar ni sajalah. Duk menyumpah tak payahlah. Buat dengan ikhlas. Dia makan lebih-lebih lagi suami anak kita. Dia makan pula, dia nak buat ibadat. Allah, kita duk jamu dia makan nasi, dia buat ibadat. Allah. Apakala belanja oleh perempuan isteri bagi fulan. Isteri bagi fulan ni bahasa Arab makna isteri bagi seseorang, suami. Fulan ni makna seseorang lah, siapa-siapa pun. Itu makna fulan. Si fulan makna siapa-siapa pun. Isteri bagi fulan, bagi seorang. Dia belanja
dari kepunyaan suaminya. Suami bagi duit, nijah, ambil duit 1,000 ni, belanja untuk bulan ni. Tetapi bukan dengan jalan mubazir atau membuang-buang. Dia tak masyarakat, dia buat elok. Tak ada hak basi-basi, hak buang-buang, tak ada. Apa dia dapat? Nescaya dapatlah ia yang di isteri akan pahala dengan sebab belanjaannya itu. Sebab dia ada belanja, infak duit tu, dia dapat pahala. Dan suaminya mendapat jua pahala dengan sebab perusahaan dan pencariannya. Dia ada usaha cari duit, dia pun dapat pahala juga. Dan begitu juga bagi penunggu khazanah. Khazanah ni tempat simpan barang-barang. Penunggu khazanah ni khadam kita lah, bibit kita duk jaga, duk tunggu barang-barang tu. Dia penjaga lah. Dia dapat pahala juga. Tidak kurang pahala mereka itu setengah dari setengahnya. Tak kurang sikit. Semua sempurna Allah bagi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya dipaham dari ini hadis, harus bagi isteri membelanja daripada kepunyaan suaminya sekalipun tak diketahui sekadar patut. Boleh untuk ngurusan. Hadis yang kedua, baca, idza tasa'aba ahadukum falyadha' yadahu ala fihi wala ya'wi fa inna asyaitana yadhaku minhu. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Ini hadis Ibnu Majah riwayat daripada Abu Hurairah. Hak ni cerita pula Nabi apabila kita menguap. Tasa'aba ni makna menguap. Menguap ni kerana mengantuk lah. Masa tak mengaji dia tak menguap pun. Ustaz pegang-pegang kitab baca-baca, dia mula menguap. Nak buat apa menguap ni? Cara sunnah Nabi, falyadha' yadahu fi, tak tangan kat mulut. Tak bila kok tu kah, kok ni kah, kok mana. Jangan nganga sampai nampak anak lidah. Satu, sunnah Nabi apabila menguap, tak tangan. Wala ya'wi, jangan bunyi suara. Wah, jangan. Itu bukan orang Islam, itu orang Cina. Orang Islam menguap, tak bunyi suara, tak tangan mulut. Nabi kata, kalau boleh tak tangan mulut. Astaghfirullahalazim. Bagi. Nabi kata, apabila hang menguap, hang tak tangan kat mulut, lepas tu bunyi pula suara, setan cukup syok. Fa inna syaitana yadhaku minhu, syaitan ketawa seronok. Pasal apa? Hang dah jadi geng dia. Oh, lupa lagu tu no. Orang yang menguap tak tangan di mulut dia, kemudian bunyi suara pula, syaitan seronok. Kita hidup ni kalau boleh jangan duk buat benda hak syaitan seronok. Kita kena buat benda hak syaitan tak suka. Tu. Ni ngaji-ngaji ni syaitan kan suka. Duk lama sikit macam ada orang jelak jubak. Amboi. Depa kata mula-mula dia duk tengok muka jam dia. Mula-mula dia duk ngaji lama tu, nampak muka rumah dia, pintu rumah dia.
Lepas tu dia tengok jam, bila nak berhenti ni, kat ke 9 lepas. Lepas tu yang tiga dia tengok muka Tok Guru duk ngajar. Ish, amboi jadilah takat tu amboi. Tu orang lah kata, tak tahulah, ngaji sejam masa lagu 5 jam. Tapi kalau ada syok, dia tengok apa syok-syok, ada orang jenis syok tengok bola ni, Allah lah habis dah. Ada syok tu bahasa sat ya. Hak tak syok, Allah macam-macam. Dia lenguh lah, dia bahasa sakit pinggang lah, macam-macam tu tu. Jadi setan cukup syok jenis itu tu. Begitu juga kalau menguap, tak tutup mulut, lepas tu bunyi suara pula, setan cukup syok sebab dia tahu ni geng dia. Idza tasa'aba, apabila menguap, tasa'aba menguap, ahadukum seorang kamu, falyadha, hendaklah dia letak yadahu, tangan dia, ala fihi, atas mulut dia, tak tangan kat mulut. Wala, dan jangan ya'wi, bunyi suara, jangan tak mulut, jangan bunyi suara. Pasal apa? Kalau tak letak tangan di mulut dan bunyi pula suara, fa inna syaitana, kerana syaitan, yadhaku, seronok ketawa, minhu, daripada dia, kalau dia buat lagu tu. Syaitan seronok. Apabila menguap seorang kamu, menguap, tulis hendaklah dihantarkan, tu bahasa dulu, diletakkan tangannya ke atas mulutnya, makna tutup mulut tu dengan tangan. Dihantar tu bukan hantar orang balik, hantar bini balik rumah pak mentua, bukan tu. Hantar tu makna diletakkan. Tu bahasa dulu. Diletakkan tangannya atas mulutnya, ni tutup dengan, dan jangan sama sekali bersuara. Kerana yang demikian itu, kalau kita tak letak tangan kat mulut, kita bersuara pula, kerana demikian itu digelak-gelak oleh syaitan. Baik, itu satu sunnah Nabi, cara menguap. Ni kata hadis tu Nabi, ajaran Nabi ni. Sama menguap pun dia ajak. Lagu mana cara nak menguap, cara Islam. Kalau kita kata menguapi lah kat mana pun, jadi boleh ada dia ambil kira. Ni kata Islam mak Nabi ajak ni. Takkan hak besar-besar tak ada kot. Menguap pun ada. Ni kata Islam ni. Islam ni datang, Nabi ni bawa peraturan dalam hidup kita nak ikut jejak langkah. Ni bulan Maulud masuk dah. Kau buat Maulud pula. Itu satu hadis. 2. 3 hadis 3. Baca pula, idza tamma fujurul abdi malaka ainaihi fabaka bihima mata sya'a. Ini Nabi cerita orang yang beriman, dia pada mulanya dia jahat. Apa yang Allah suruh semua tak buat, apa yang Allah larang dia buat. Hak Allah suruh dia tinggal, hak Allah larang dia tak tinggal. Ini jahat. Tiba-tiba apabila Allah beri kepada dia masa dia hidup, datang keinsafan. Insaf ni tahulah, mai umur 60 baru dia insaf. Masa nak jadi orang baik dah. Dulu tak mau.
Jahat dia itu sudah berakhir, dia nak jadi orang baik. Alhamdulillah lah. Nah, alhamdulillah. Allah. Dulu ada seorang wali Allah, dia bercerita, namanya Ibrahim Adham. Dia ni seorang wali Allah, tapi dulunya dia anak raja, anak orang besar, cukup jahat. Tapi akhirnya dia insaf, dia jadi baik. Baik, sungguh-sungguh baik sampai jadi tok wali. Doa dia lambat minta aja, pintu langit buka, terima. Ibrahim Adham. Ada orang yang pelah awalnya tak dapat hidayat taufik Allah, tapi belah hujung dia dapat taufik hidayat dan Allah. Kita tengok Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar lagu mana dia dulu? Punya jahat, duk cari Nabi je nak bunuh. Tapi akhirnya Allah beri taufik dan hidayah. Dia jadi baik bukan main. Orang cukup setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni manusia pun lagu tu juga. Sebab itu kita semayang, kita duk minta ihdinas siratal mustaqim, mintalah jalan yang lurus Allah. Allah cerita ni, Nabi cerita ni, orang ni apabila dia dulunya jahat, kemudian jahat dia tu berakhir dia jadi baik, pada ketika itu dia murah air mata dia. Dia mudah teriak. Dia teringat sikit, teriak. Pasal apa? Dia sudah bertukar corak hidup dia daripada jahat mai ke jadi baik. Baca Quran, berzikir, duduk atas tikar semayang, duk ingat, duk buat dulu, teriak bertaubat, teriak, ingat, teriak Allah. Ni Nabi kata, apabila seorang itu sudah tamatlah masa dia jahat, pada ketika itu dia akan memiliki matanya mudah untuk nak mengalirkan air mata. Air mata apa ni? Air mata keinsafan, insaf terhadap lama. Dia fikir, Allah mujuklah, Allah tak bagi mati. Ketika umur aku 40 tahun, Allah taruh sampai 60 tahun, aku bertaubat daripada dosa, alhamdulillah. Ada masa mujuk. Pada ketika itu dia mudah, kata Nabi, nak teriak. Dia akan memiliki mata dia, maknanya dia boleh teriak bila-bila masa dia nak teriak. Air mata dia terbit, air mata insaf. Sebab itu Nabi kata dalam hadis, 2 titik yang tidak akan memasuk tuannya ke dalam neraka. 2 titik. Yang pertama, darah menitik ke bumi kerana perang sabilillah. Orang yang darah dia menitis ke bumi kerana dia perang sabilillah, orang tembak dia ke, orang bunuh dia, menitis, tapi dia mati kerana sabilillah, Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam neraka. Sebab apa? Yang menitis itu darah fi sabilillah. Yang kedua, Nabi kata titisan yang tidak akan memasuk tuannya ke dalam neraka ialah titisan air mata keinsafan. Dia duduk, dia insaf, dia ingat dosa dia buat banyak, dia minta supaya Allah bagi, dia menangis. Air mata yang dia menangis itu juga tidak akan memasukkan dia ke dalam neraka. Ini Nabi kata 2 titik yang tidak akan memasuk tuannya ke dalam neraka. Titik yang pertama, titisan darah gugur fi sabilillah. Yang kedua, titisan air mata keinsafan terhadap masa-masa yang lalu. Ini mahal ni air mata ni. Tapi kalau dia menitih air mata kerana
duit dia hilang RM1,000, hak tu dak. Nah, air mata tu tak tahulah. Nah, air mata tu, air mata tak ada harga. Harga ni air mata yang menitis kerana insaf. Duk saya saja dia fikir, Allah bagi umur aku panjang, aku dapatlah bertaubat, dapat beribadat, dapat bertaubat. Dia insaf. Ini. Itu Nabi kata, "Idza tamma", coba baca, "Idza tamma fujurul 'abdi malaka 'ainaihi fabaka bihima mata syaa." Rawahu Ibnu Adiyyin an Uqbah bin Amir. Idza tamma, apabila tamat, selesai, berakhir, tamma ni, fujurul abdi, kejahatan seorang hamba. Jahat dia tu dah berakhir, tamat dah jahat. Dulu dia jahat muda dulu, Allah, jahat sungguh. Tapi jahat dia sudah berakhir ketika umur dia 50 tahun, 60 tahun. Masa tu kata Nabi, apabila kejahatan seorang hamba tu dah berakhir, dia dah insaf, malaka ainaihi, dia akan memiliki dua matanya. Fabaka bihima, dia akan menangis dengan dua mata itu, mata syaa, apabila dia nak. Dia duduk saja ingat menangis. Dia nak menangis, dia boleh menangis keinsafan. Itu apabila kejahatan seorang itu dah berakhir. Ada tuan-tuan, kita tengok orang lagu ni, Allah. Tapi kalau jahat tu daripada muda sampai ketua, Allah, dah tua lagi, melampau lagi teruk, aduh, tak tahulah nak. Apabila sudah cukup kejahatan seorang itu, cukup dah jahat dah, memiliki atau memerintahlah ia akan dua mata dia, dia boleh perintah mata dia, maka boleh ia buat menangis apabila dikendakinya. Dia boleh bagi menangis mata tu apabila dia kendakinya. Maksud hadis ini, jauhilah dari bercampur dengan orang-orang jahat. Kalau kita duk campur berkawan dengan orang jahat, sampai bila tidak akan datang keinsafan. Tapi kalau kita berkawan dengan orang baik-baik, insya-Allah akan datang keinsafan. Kita tua tengok orang muda baik, Allah, budak ni baik pada aku. Aku dulu umur ni tak main lagi masjid, tak mayang lagi. Insaf. Kita orang muda tengok orang tua duk buat ibadat, tengok, Allah, dia tua bukan larat tu, nak bangkit daripada rokok sujud pun tak larat, tapi dia buat ibadat. Aku ni hak boleh bidah bangkit begitu aja pun tak buat. Jadi sebab itu kita kena, kalau kita orang tua tengok orang muda buat ibadat, kita datang keinsapan. Sebab apa? Sebab dia muda lagi, sudah dia buat ibadat. Aku dulu umur ni tak buat ibadat lagi. Aku dulu umur ni tak kelumbung lagi kalau orang perempuan. Dia ni budak ni, Allah, umur baru 18, 19, kelumbung tutup aurat dah. Aku dulu 40 tahun tak buat ni lagi. Tengok insaf. Orang muda pula tengok orang tua, Allah, pak cik ni dia tua bukan larat tetapi duk main masjid.
Duk main mengaji lagi tua-tua, aku hak muda pun tak main. Insaf. Kita tengok tu dengan pandangan insaf. Satu hari saya duk mengaji di Kelantan dulu. Ada orang tua main, orang tua perempuan. Tua dah. Main naik tempat kami duk mengaji di Masjid Muhammadi Kelantan. Dia main naik tetangga duduk. Lepas tu dia tanya kami, Tok Guru main mengajak sekali. Mari. Sekali mari ya. Dia duduk tunggu. Tok Guru ni Aziz mengajak. Mai Tok Guru. Nak jumpa Tok Guru boleh. Allah, jumpa. Dia kata kat Tok Guru ni Aziz, Allah, makcik ni tua dah. Ibadat pun korang. Apa duk abang ni Tok Guru ni, doa lah kat makcik sama. Makcik ni rasa betul lah kalau boleh majlis macam Tok Guru, ada ilmu ibadat kuat apa semua. Tok Guru sengak, tak kata apa. Dengar dia duk meratus lah. Dia orang tua, perempuan. Lepas tu Tok Guru nak Aziz, lepas tu Tok Guru ni Aziz kata, tak apalah makcik, benarnya makcik ni baik pada saya. Tok Guru ni Aziz kata, makcik ni baik pada saya. Makcik tua pada saya. Baik apa dia kata? Ilmu pun tak ada, ibadat pun korang, baik apa? Tak. Makcik baik pada saya pasal makcik tua pada saya. Makcik kenal Allah dulu pada saya. Saya baru kenal aja, saya muda. Makcik kenal Allah dulu pada saya. Makcik kenal Allah 70 tahun dah. Saya baru kenal Allah baru 40 tahun. Jadi siapa baik? Makcik lah baik. Syukurlah makcik. Tak apalah, ibadat tu buatlah. Lepas tu dosa-dosa tu minta ampun. Dia pun balik lah. Jadi betul juga saya ada fikir, tengok betul ya, orang muda ni, orang tua ni dia kenal Allah dulu pada kita. Dia kenal Allah 40 tahun dah, 50 tahun, 60 tahun dah. Kita baru kenal Allah 12 tahun baru. Jadi sebab tu Nabi kata, apabila seorang itu dia tamat dah jahat dia, pada ketika itu dia akan boleh menangis bila-bila masa. Sebab itu kawallah dengan orang yang boleh beri kesedaran kat kita. Kawan. Jangan kawan dengan orang-orang yang melalaikan kita sampai tua duk lalai situ. Sebab tu Nabi kata, kawan kamu yang baik ibarat kamu berkawan dengan orang jual minyak atak, minyak ayak wangi. Nabi bagi ibarat. Orang jual ayak minyak wangi ni, kalau nasib kita baik, dia bagi kat kita sebetul. Dah kawan kau ambil kat sebetul. Tak kesyok. Ataupun kita boleh beli kat dia kalau kita ada duit. Ataupun paling tak ada, kita boleh dapat bau wangi. Jadilah tu kalau berkawan dengan orang jual minyak wangi, kawan hak baik lagi tu. Tapi kalau hang berkawan dengan orang yang jahat, ibaratnya hang berkawan dengan tukang besi. Lah tak ada tukang besi zaman kayak kecil-kecil dulu ada lah tukang besi. Orang Cina duk buat parang, duk buat cangkui, tukang besi. Lagu mana? Kalau hang kawan dengan tukang besi, kalau tak kena gaya, baju hang tembus. Pasal apa? Bunga api dia jatuh mai kat baju hang, tembus baju hang. Ataupun paling tak ada, hang dapat bau besi ya, bau Allah busuk besi. Hang tak dapat apa. Imma hang boleh tembus baju, wa imma hang boleh busuk. Tu kalau kawan dengan tukang besi. Tapi kalau hang kawan dengan orang jual minyak atak, paling tak ada hang dapat bau wangi. Gitulah Nabi kata, kawan ni jalisis su', jalisis salih. Kawan yang baik macam ibarat kamu berkawan dengan orang jual minyak atar. Kawan yang jahat ibarat kamu berkawan dengan tukang besi. Jadi tuan-tuan ni, hadis kita ni, iza tamma fujurul abdi malaka ainai, apabila tamat
berakhirnya kejahatan seorang hamba, dia akan memiliki dua matanya, fabaka bihima, dia boleh menangis dengan dua mata itu, mata syaa, apabila dia nak. Allah. Jadi tuan-tuan, masa kita pun cukup dah, insya-Allah pukul 9 dah. Kita berhenti tuan-tuan. Hadis yang ke-81. Hadis yang pertama tadi cerita orang perempuan suami dan bibit yang buat kerja dapat pahala apabila pengurusan itu baik, bukan membazir. Yang kedua, apabila kita menguap, kena buat apa? Letak tangan kat mulut, jangan bunyi suara. Dan yang ketiga, Allah cerita apabila seorang itu kejahatannya sudah berakhir, ketika itu dia akan datang keinsafan. Apabila dia datang keinsafan, matanya boleh menangis bila-bila masa. Jadi itulah dia sedikit sebanyak hadis pengajaran yang Nabi bagi kat kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi kuliah yang akan datang pada hadis-hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.